Halo semua, dalam video ini kita akan terus membincang soalan persamaan linear. Okey, tetapi video ini akan lebih fokus pada soalan berkaitan dengan dua pemboleh ubah. Okey, hari itu dia just melibatkan satu pemboleh ubah sahaja. Okey, apa maksud dua pemboleh ubah? Contohnya, okey, A tambah B sama dengan 60. Okey, ini memang merupakan persamaan linear. Okey, sebab dia ada sama dengan. Dan pemboleh ubah kita kuasa tertinggi hanya satu sahaja. Kita tak akan nampaklah kuasa 2, kuasa 3 macam tu. Okay, so ini memang persamaan linear. Dan dalam persamaan linear ini, dia hanya melibatkan A dan B sahaja. A adalah satu pemboleh ubah, B adalah satu pemboleh ubah yang lain. So, dia hanya melibatkan dua pemboleh ubah. So, kalau kita nak selesaikan soalan macam ni, nak cari nilai A, nak cari nilai B, memanglah okay, kita kena settlekan dengan persamaan linear serentak. Okey, so hari ini saya nak tunjukkan cara penyingkiran. Okey, iaitu elimination. Kalau ada nilai A, nilai B. Kalau saya tak tahu nilai A, memang saya tak dapat cari nilai B. Kalau saya tak tahu nilai B, saya tak boleh cari nilai A. Okey, jadi bila kita nak cari nilai A atau nilai B, kita kena singkirkan salah satu nilai dahulu. Okay, so contohnya kat sini. Ada A, ada B kan? So, kita kena susun, kita ada dua persamaan. Okay, ada dua persamaan. So, kita kena singkirkan salah satu pemboleh ubah dulu. Contohnya, saya nak singkirkan A. Okay, sebab bila saya singkirkan A, barulah saya dapat nilai B. Betul tak? Okay, so di sini kamu tanya kamu sendiri. A dengan A ini, macam mana kamu nak singkirkan dia? Jadikan dia sebagai kosong. Kan kita kena guna operasi tolak. Betul tak? Sebab A tolak A tolak A, kita akan dapat kosong. Okay, kita akan dapat kosong. So, apabila A tolak A, kita dapat kosong. Sama juga. B, kamu kena tolak dengan yang sebelah atas, kena tolak dengan sebelah bawah. Okay? B kena tolak dengan negatif B. Jadi, tambah E ini, kita kena tolak dengan negatif B. Okay? Lain kata, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kalau kamu nak singkirkan A ini, A tolak A, kita guna operasi tolak. Jadi, kita mesti menggunakan persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Okay, so memang kita dapat A tolak A memang dah dapat kosong lah. Kalau kamu tak tulis pun tak apa. So, kita just tahu B kena tolak dengan negatif B. B tolak dengan negatif B. Okay, kita tulis di sebelah kiri. Sama dengan 60 tolak dengan 30. 60 tolak dengan 30. Okey, maka macam mana? B tolak negatif B. Negatif-negatif jadi positif. So, kita akan dapat B tambah B sama dengan 60 tolak 30. Kita dapat 30. B tambah B kita dapat 2B sama dengan 30. Okey. 2B, sebab 2B kamu dah tahu sama dengan 30, maka 1B itu sama dengan 30 bahagi 2. So, kita dapat, tekan kalkulator, dapat 15. Okey, itu jawapan kita. Senang kan? Nah, nampak tak dengan cara ini? Kalau saya singkirkan, okey, A ini, saya mansuhkan A ini dengan operasi tolak, so akhirnya saya akan dapat nilai B. Okey? So next, kalau kamu dah dapat nilai B, kita just pilih salah satu sahaja. Okey, contohnya kita tahu A tambah B sebab kamu just pilih sajalah persamaan 1 pun boleh, persamaan 2 pun boleh. Contohnya di sini, kalau saya pilih persamaan pertama. Sebab kita tahu A tambah dengan B, jawapan dia mesti sama dengan 60 kan? Okey, sekarang kamu dah tahu B sebenarnya sama dengan 15. Jadi, okey, A tambah dengan B 15. Okey, B adalah 15. Okey, so sama dengan 60. Kita buat macam tu je. Okey, maka sebab kita nak cari nilai A, tambah 15 saya pindah akan jadi 60 tolak dengan
Sorry, 15. Okay. 15. Okay. Jadi jawapan kita just tekan kalkulator dapat 45. So inilah cara yang betul macam mana kita nak cari nilai A dan cari nilai B. So kedua-dua nilai kita dah dapat. Okay. So sekarang kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B pula. So kita ada 3P tambah 4Q sama dengan 7. 3P tambah 2Q sama dengan 3. So sebab di sini kita ada dua pemboleh ubah juga. So kita mesti mansuhkan salah satu. So kalau kamu nak mansuhkan salah satu, kena make sure lah contohnya P ni 3P dengan 3P baru boleh mansuh. Kalau saya pilih Q, saya nak mansuhkan Q, 4 dengan 2 memang kamu tambah tolak pun tak boleh mansuh. Okey, kecuali kamu darabkan 2 di 2Q ini, dia jadi 4Q. Kalau tak, okey, kita kena mansuhkan 3P ini. Okey, sebab 3P kalau kamu tolak dengan menggunakan operasi tolak ini, 3P tolak 3P, barulah kita dapat kosong. Okey, so kalau kamu dah tahu kita kena guna operasi tolak, maka kita kena gunalah persamaan pertama tolak dengan persamaan kedua. Okey, jadi just ambil saja sebelah atas 4Q tolak dengan 2Q. Senang kan? Sama dengan salin balik sebelah atas 7 tolak dengan 3. Sebab memang kita kena, sebab depan bila kita mansuhkan P, kita guna operasi tolak, maka kita boleh buat konklusi, kita kena guna persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Okey, 4Q tolak 2Q, 7 tolak 3. So kita boleh settlekan 4Q tolak 2Q, kita dapat 2Q. Sama dengan 7 tolak 3 dapat 4. Maka Q kita ni sama dengan 4 bahagi 2. Jadi tekan kalkulator dapat jawapan Q sama dengan 2. Itu saja. Senang betul kan? Okey, seterusnya. Kalau kamu dah cari nilai Q, dah dapat nilai Q, macam mana kita cari nilai P? Just pilih salah satu persamaan. Contohnya sekarang saya pilih 3P. Okey, tambah dengan 2Q. Sama dengan 3. Saya pilih persamaan ini. Boleh juga kamu pilih persamaan pertama, tak salah. Okey, sebab kita dah tahu Q ini sama dengan 2. Maka, kalau kamu nak cari nilai P, kamu kena gantikan nilai Q ini dengan 2. Okey, so tengok saya buat macam mana. Yang tak ada kaitan, salin dulu. Sekarang Q ini saya kena gantikan dengan 2. So 2, buka kurungan 2 sama dengan 3. Okey. So, kalau ada kurungan, kita darab dulu. Untuk pelajar yang cepat, kalau dia dah tahu Q ada sama dengan 2, terus darab 2 darab 2 dapat 4. Boleh juga. So, kamu akan dapat 3P tambah dengan 4 sama dengan 3. Okey. So, maka 3P ini sama dengan 3. Okey. Tambah 4. Pindah jadi tolak 4. So, kita dapat, 3P sama dengan 3 tolak 4. Negatif 1. Maka P sama dengan negatif 1/3. Itu sahaja. Dah dapat jawapan. Okey, nilai Q ada, nilai P pun dah ada. Senang saja. Okey, so kita teruskan soalan ketiga. Sekarang lebih challenge sikit dah. So, apa yang kita patut buat? Sebab soalan ni sekarang 3P, 5P, Q dengan 7Q. Memang kedua-dua tu kalau kamu nak mansuh, memang susah. Okey, ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Memang susah. Betul, sebab tak boleh. So, macam mana? Kita kena samakan dia. Okey, macam mana kamu samakan dia dulu? Okey, so contohnya sekarang, kalau saya nak mansuhkan Q pula. Okey, saya nak mansuhkan Q. 1Q ini dengan 7Q ini, nilai dia tak sama. So, kalau kamu nak tambah, nak tolak pun memang susah. So, macam mana kita nak mansuhkan dia jadi kosong? So, yang Q ini kita kena darab dengan 7. Barulah kedua-dua nilai sama. Barulah kamu boleh mansuhkan atau singkirkan Q ini. Okay? So, kalau Q di sini kita darab dengan 7, maksudnya satu persamaan ni, okay, persamaan pertama ini, kena darab dengan 7. Kena darab dengan 7. Faham? Sebab saya nak samakan Q ini dengan persamaan kedua. Jadi 7Q. Okay? So, jadi saya akan bentuk persamaan yang baru.
Okey, persamaan 1 tu saya darab dengan 7. 7 darab 3 dapat 21 pi. So, tolak saya salin balik. 7 darab Q dapat 7 Q. Sama dengan 7 darab 2. 20, 140. So, kita dapatlah persamaan yang baru. Okey. Lepas tu persamaan kedua kita salin balik. Oh, 5pi tambah 7Q sama dengan 12. Kita just salin balik sahaja. Okey. So, sekarang kalau kamu lihat dengan betul-betul memanglah di sini. Nampak tak? 7Q, 7Q. Kita dah boleh settlekan. Mengapa boleh settlekan? Sebab 7 dengan 7 memang kita boleh selesaikan. Hanya kita tak tahu nak guna operasi tambah atau operasi tolak sahaja. So, di sini kamu tengoklah. Tolak hutang orang RM7, kamu bayar balik RM7, memang akan jadi kosong kan? So, kamu nak tambah atau tolak? Memang kita sebab operasi negatif positif ini berbeza. So, kita just guna operasi tambah. Sebab hutang orang, kamu just bayar balik sahaja. Okey, kalau kamu letak tolak, dia akan jadi negatif positif negatif. Nanti kamu akan jadi hutang orang 7, hutang lagi RM7. So, kita kena guna operasi tambah. Sebab negatif 7 tambah 7 memang jadi kosong. Kita akan dapat kosong kat sini. Okey, so kalau kita dah tahu operasi tambah, maka sekarang apa yang kita nak buat tu, kita kena guna persamaan 3 ini, kita kena tambahlah dengan persamaan 2. So, maksudnya, okey, kita ambil atas tambah yang bawah. So, 21pi, kamu kena tambah dengan 5pi. Okey? Yang sebelah ini Q tak perlu buat pun tak apa. Sebab tambah kosong, tak perlu tulis pun tak salah. Sama dengan 140 atas tambah dengan bawah 12. Okey? Nampak tak dengan cara macam tu, Q dah hilang. Q dah disingkirkan. Maka kita just tinggal P sahajalah. So, 21 tambah dengan 5, kita dapat 26. Jangan lupa, ini ada P. So, tulis balik P lah. Sama dengan 140 tambah dengan 12. Kita akan dapat 152. Okey. Senang kan? Okey, baik. Seterusnya, kita teruskan. Okey, macam mana pula kalau 26P sama dengan 152. Okey? So, kita just cari P sahaja. Maka, kita ambil apa? 152 bahagi dengan 26. Okey? So, kita akan dapat apa? Okey. Kita akan dapat, okey, kamu boleh tulis dalam titik perpuluhan sahaja. Kalau tak, kita just tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey? So, ini kamu boleh kira sendiri. Okey? So, saya tak nak bagi jawapan. Tapi kamu tekan jawapan sendiri di kalkulator dan cubalah tengok dapat tak jawapan anda. Okey? So, saya bagi 1 minit. Tekan tengok. Okey, kalkulator. Kamu dapat jawapan apa? Okey, just tekan saja. 152. Okey. Per 26. So, kan? Kamu akan dapat apa? Jawapan dia sama dengan, kalau kamu dah tekan kalkulator, akan dapat 76 per 13. Kan? Atau, boleh juga kita dapat apa? Sama dengan 5 dan 11 per 13. So, sekarang kita dah dapat jawapan P. Okay, once dah dapat jawapan P, boleh tak kita cari Q? Boleh saja kan? Okay, sebab mengapa? Sebab kita dah tahu, kamu just boleh pilih salah satu persamaan. Contohnya saya pilih, sebab 3P tolak dengan Q mesti sama dengan 20. Nampak tak? Persamaan pertama, saya pilih yang ni. Sekarang saya dah tahu P adalah 5 dan 11 per 13. So, saya just letak 3, buka kurungan, okay, darab dengan 5 dan 11 per 13. Okay. Tolak Q sama dengan 20. Okey, just tekan kalkulator saja. Jawapan tadi 5 dan 11 per 13 darab dengan 3. Apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat 228 per 13. Tolak Q sama dengan 20. Okey. So sekarang, okey,
Kalau saya nak cari, sebab soalan dia nak cari positif Q. So, Q saya pindah ke kanan, 20 pindah ke kiri. So, saya akan dapat, 228 ini per 13 ini. Saya kena tolak dengan 20, mesti sama dengan nilai Q saya. So, just tekan calculator. Jawapan tadi tolak dengan 20. Okay? So, kamu akan dapat akhirnya jawapan adalah Q sama dengan negatif 32 per 13. Okay? Atau boleh juga dapat jawapan negatif 2 dan 6 per 13. Itu je. Senang kan? Okay, seterusnya kita tengok soalan keempat. Okay, so kat sini kita dapat macam tu. So, macam mana? Kita just cari salah satu dahulu. Okay, 17G sama dengan 15H. So, saya cari dululah. G macam mana? Okay, G mesti sama dengan apa? 5H per 17. Okay, so sekarang kita gantikan G. Menampak saja G, kita ganti masuk. So, sebab 3G ni, 3G. G adalah sama dengan 5H per 17. Kalau dia, okay, kita salin balik ya. Tolak H. Sebab G, nampak G. Okay. Nampak G, saya gantikan dengan nilai ini. Sebab dari sini kan, kita dah dapat, G sama 17G sama dengan 5H. Jadi G itu sama dengan 5H per 17. Okay. So, untuk persamaan kedua, nampak G saja. Saya just ganti masuk 5H per 17. Okey, seterusnya. Yang lain tu kita salin balik. Yang tak ada kaitan tu kita salin balik. Sama dengan 10. Okey, sekarang. Macam mana? 3 darab dengan 5. Darab masuk kan? So, kita dapat 15H. Okey, 15H. Lepas tu sebab apa? Kita punya penyebut tak sama. Sebab dia ada 17. Kan? Okey, tak apa. Saya salin dulu. H sama dengan 10. Sebab sini ada H, sini ada H. Kalau saya nak settlekan, dia ada pecahan. Saya memang kena bagi dia penyebut yang sama lah. H ini sebenarnya H per 1. Kan? Okey, so sebelah atas, kita kena darab dengan 17. Sebelah bawah, darab dengan 17 juga. Maka, kita akan dapat apa? 15H. Okey. Per 17. Tolak dengan 17 darab H. Kita dapat 17H. Per 17. Sama dengan 10. Okey. So, maka 15 sekarang penyebut dah sama dah. So, 5H memang boleh tolak 17H ke dah? Okey. So, kita akan dapat negatif 2H per 17. Okey. Sama dengan apa? Sama dengan 10. Okey, so sekarang nampak tak tingkat atas, tingkat bawah? Tingkat atas, tingkat bawah. So macam mana kita nak pindah? Sebelah bawah kena darab ke atas. Okey, so maka apa yang kita akan dapat? Negatif 2H ini mesti sama dengan 17 darab dengan 10. So kamu akan dapat, negatif 2H ini sama dengan 170. Okey, dan nilai H macam mana? Sama dengan 170 bahagi dengan negatif 2. Just tekan kalkulator sajalah. Okey, dapat apa? Dapat negatif. H sama dengan negatif. Positif, negatif, negatif. 85. Itulah nilai H kita. Okey, kalau dah dapat nilai H, senang saja kan? Okey, kita nak cari G. Sebab di sini memang kamu tadi dah tahu G itu sama dengan 5H per 17. So, once nampak saja H, saya automatik saya gantikan dengan negatif 85. Okay, so per 17. Okay, so sebagi masa kamu untuk tekan kalkulator. Ingat, 5 darab, kamu kena letak kurungan. Okay, negatif 85. Okay, per 17. Just tekan kalkulator. Kamu akan dapat, jawapannya sebenarnya sama dengan negatif 25. Itulah sahaja jawapan kita. So, nilai H dah ada.
Nilai G tak ada. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan H. Okey, soalan yang terakhir ini. Okey, nampak saja dia macam soalan susah, macam ayat dalam bahasa Melayu. Sama juga cara dia. Tukarkan dia jadi bahasa matematik. Okey, so Halim memberi 3 tukur besi. Okey, tukur besi. So, 3T lah. Mungkin kita letak tukur besi. So, 3T. Okey, dan tu tambah dengan 1 gergaji. Okey, dia Halim memberi 3 tukur besi, benda ni lah, dan 1 gergaji lah. So, harga 3 tukur besi, maksudnya 3 tukur besi, 3T ini adalah sama, nampak tak? Sama dengan 1 gergaji. Okey, kita bentukkan persamaan, nampak tak? Jika Halim membayar RM8 dan membayar bakinya RM8, cari 1 tukur besi. Maksudnya tukur besi tu 1 T tu kehendak soalan dia. Tukur besi T tu sama dengan berapa? Okey? Sebab tukur besi kita letak T. 3 tukur besi 3T. Okey? So di sini sebenarnya kalau kamu baca ayat kedua ni, ini adalah harga dia, betul tak? Sebab kamu beri 3 tukur besi tambah dengan 1 gergaji, harga dia kamu bayar RM80. Lepas tu ada baki RM8. Maksudnya kamu tolak dengan 8, 80 tolak 8, memang itulah harga yang kamu perlu bayar, betul? Okey? So, jadi kamu akan bentuklah persamaan. 3 tukur besi tambah dengan 1 gergaji. Kalau kamu dah cepat, 1G tu G lah. Memang sama dengan apa? Memang sama dengan 80 tolak 8 sama dengan 72. Okey? Kalaulah soalan tu cakap 3T memang sama dengan 1G. Okey, 3T sama dengan 1G. Maksudnya G kamu ini sama dengan 3T. Okey? So once nampak sahaja G, kita letak 3T. Okey, sebab inilah apa yang soalan bagi kamu. Dia cakap sebenarnya tiga tukur besi ini adalah sama dengan 1 gergaji. Maksudnya harga gergaji ini 1 gergaji sama dengan 3T lah. Okey, so nampak saja G, kita automatik tukarkan dia jadi 3T. Okey, nah tengok. Benda yang tak ada kaitan, 3T saya salin balik. Tambah dengan nampak saja G, saya ganti masuk 3T. So, salin balik 72. Jadi di sini kita dah tahu, oh 3T tambah 3T, kita dapat, oh 6T. Mesti sama dengan 72. Maka 1T itu mesti sama dengan 72 bahagi 6. Just tekan calculator. Okey? 72 bagi 6 dapat 12. Itu sahaja. So, maka sebab inilah kehendak soalan kita kan? Okey? Sebab soalan dia memang nak cari harga 1 tukur besi saja. Tukur besi tu T lah. Sekarang kita dapat, oh sebenarnya T itu adalah sama dengan 12. Senang sahaja kan? Okey, kalaulah kehendak soalan dia nak cari G macam mana? Sebab kamu dah tahu 1 gergaji itu sama dengan 3 tukur. Sekarang kamu dah cari nilai tukur tu, kamu dah tahu 12. Nanti masuk saja 12. Kamu akan dapat, oh jawapannya 36. Okey, RM36. Tapi yang ni tak perlu buatlah. Sebab soalan dia tak tanya gergaji. Dia hanya tanya apa? Tukur saja. So, kamu dapat 12. Itulah jawapan kita. Okay, so itu sahaja untuk video ini. Thank you semua.